Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Alfairez Jemurin dalam edisi petang 9 Ogos 2020. Tumpuan edisi petang. Program Jelajah Belia Sarawak 2020 merupakan platform terbaik dalam menghimpunkan golongan belia sekaligus membolehkan aspirasi mereka didengari. Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program seumpamanya adalah bertujuan bagi mencungkil, mengasah dan memberi peluang kepada belia setempat untuk turut serta dengan aktiviti kerajaan. Jelasnya ia juga bertujuan memupuk semangat juang ke arah belia yang cergas, bertanggungjawab, berkepimpinan, berkerjaya, bersukarelawanan dan semangat cintakan negara dan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa perasmian program Jelajah Belia Sarawak 2020 peringkat DUN Balai Ringin di Dewan SMK Balai Ringin pada Sabtu. Seterusnya, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di setiap sekolah di daerah Sebauh diseru agar membantu menerangkan kepada ibu bapa berkaitan garis panduan prosedur operasi standard SOP pembukaan semula sekolah pada pasca COVID-19. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata ini bertujuan memberi keyakinan kepada ibu bapa agar menghantar anak-anak mereka ke sekolah seperti biasa. Beliau berkata demikian dalam program pembukaan semula sekolah dan majlis menandatangani sijil kolaborasi PPD dengan agensi kerajaan daerah Sebauh di Balai Raya Sebauh pada Sabtu. Pada majlis itu, Stephen Rundi turut menyampaikan peralatan pembersih tangan, pelitup muka kepada semua wakil 14 buah sekolah di daerah Sebauh. Turut disampaikan simbolik penyerahan bantuan pakaian seragam kepada 450 pelajar tingkatan 1 dan 4 di daerah Sebauh sumbangan Yayasan Sarawak. Berikut pula, bagi mengatasi isu gangguan bekalan air yang sering membelenggu penduduk-penduduk di kawasan agropolitan Seduku dan Setumbin Bijat, projek pembinaan saluran paip baharu bernilai sekitar 1.4 juta ringgit yang ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak kini telah siap dilaksanakan pada penghujung tahun 2019. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Utiliti Sarawak, lebih kurang 7,500 pengguna di sekitar kawasan tersebut menerima manfaat daripada pelaksanaan projek itu. Kedua-dua buah loji tersebut kini telah disambung dan menerima bekalan air tambahan dari Loji Rawatan Air Bayai Sri Aman atas perancangan rapi dan teliti oleh pihak Kerajaan Sarawak. Projek ini melibatkan pemasangan saluran paip jenis HDPE sepanjang 2 km di jajaran alternatif untuk menggantikan paip sedia ada di kawasan berlakunya hakisan tanah di tebingan Batang Lupar, Jalan Skait Grand Rain. Manakala projek bekalan air Samariang Fasa 1 bahagian Kuching yang bernilai sekitar 86 juta ringgit bakal memberi manfaat kepada penduduk bandar Samariang dan kawasan sekitarnya yang dijangka siap pada suku kedua tahun 2021. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Utiliti Sarawak, projek tersebut dirancang bagi memenuhi permintaan bekalan air yang semakin meningkat dari pengguna-pengguna susulan pembangunan yang semakin pesat di kawasan tersebut. Projek itu akan menambah baik sistem bekalan air di kawasan-kawasan yang mengalami kekurangan bekalan air dan tekanan air rendah pada waktu puncak di sekitar kawasan Samariang, Rampangi, Kampung Buntal, Kampung Sungai Lumut dan kawasan-kawasan berdekatan. Beralih ke laporan berikutnya, seramai 30 orang penerima dari 4 kampung telah menerima bantuan berupa barangan keperluan harian dalam program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bagi kawasan DUN Bukit Begunan. Penyerahan bantuan telah dilakukan oleh Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang di Rumah Edwin, Gua Dunggat. Berucap ringkas dalam program pada Sabtu, Datuk Mong mengucapkan terima kasih kepada pihak UKAS yang telah membantu penduduk di keempat-empat buah kampung tersebut. Beliau berharap bantuan tersebut akan dapat membantu mengurangkan sedikit beban yang ditanggung penduduk terutamanya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sekian bersama saya Alfairez Jemurin dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita berikutnya pada edisi malam. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.